الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini menyambung semula bacaan kitab kita berhubung dengan hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran dan panduan kepada umatnya, terutama di kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana ada tindak tanduk perbuatan Nabi ataupun perbuatan sahabat itu sendiri yang mungkin di atas kekeliruan mereka. Jadi bila mereka buat satu benda atau satu perbuatan yang disebabkan oleh mungkin kejahilan ataupun mereka terkeliru, mereka tak tahu, tak ada ilmu, tak pasti, mereka tersilap, tersalah dalam hal itu, Nabi SAW menegur, memperbetulkan tindakan itu, dan ia memberikan manfaat. Kerana bila Nabi tegur sahabat, kita dapat belajar daripada kesalahan itu. Ini penting, sebab bila ada orang buat salah, kesalahan itu diperbetulkan, kekeliruan itu diperjelaskan. Macam yang kita duk sebut ni, kita duk baca ni. Jadi orang lain yang dengar ataupun yang membaca ataupun yang berada di dalam keadaan itu boleh mengambil panduan. Sepertilah hadis yang akan kita baca pada malam ini pada muka surat 37, hadis ke-9. Muka surat 37, hadis yang ke-9, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Jumpa hadis nombor 9, muka surat 37. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata. Abu Hurairah kita dah sebut ataupun kita dah cerita sikit-sikit dalam kelas-kelas yang lalu, dan memang Abu Hurairah ni tak asing lagi daripada kita, khususnya penuntut-penuntut ilmu, kerana memang beliau antara perawi ataupun sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Jadi jangan pelik kenapa Abu Hurairah ni kerap kita baca, sebab di kalangan sahabat bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Ali, tetapi Abu Hurairah paling banyak menghafal hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah wa huwa junubun
wa huwa junubun. Bahawa dia ini bertemu dengan Nabi, laqiyahu, Nabi jumpa dengan dia, bertembung, berselisih. Liqa ni maksudnya jumpa. Okey, fi ba'd turuqil Madinah, di jalan-jalan Madinah. Bertembung, berjumpa, bertemu dengan Nabi di salah satu dari jalan di Madinah. Salah satu daripada jalan-jalan di Madinah. Wa huwa junubun, walhal ketika bertemu tersebut Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub. Berjunub. Dan belum mandi lah. Junub ni kena mandi. Kan? Pasal dia hadas besar. Tapi dia tak mandi lagi. Dia kata fan khanastu min. Jadi Abu Hurairah kata aku pun macam mengelak daripada jumpa dengan Nabi. Sebab dia berasa tak berapa nak, mungkin dia rasa dia kotor lah. Sebab dia tak mandi lagi. Kan? Boleh tak kita melewatkan mandi? Kita berjunub tapi kita tak mau mandi lagi. Ni macam musim-musim lah hujan ni. Kan? Malas nak mandi, sejuk. Sebab kita ni wajib mandi bila apa? Bila nak semayang. Macam wuduk lah. Kalau tak semayang, wajib dah ambil wuduk. Wajib tak? Wuduk ni wajib kan sunat? Wuduk ni tak wajib kalau tak salat. Kan? Jadi kita sekarang ni berjunub. Dalam keadaan berjunub. Sekali kita cerita apa dia tu junub. Maksudnya katalah junub ni mudahlah kita sebut bila sikit kan, tuan-tuan pun tahu. Keluarnya air mani ataupun seseorang itu juga dikatakan berjunub apabila satu keluar air mani, yang kedua bersama dengan isteri, bersetubuh. Junub lah. Bersetubuh walaupun tidak keluar air mani. Okey tak? Dulu kita cerita bila? Orang Zul kata tak mengantuk. Tajuk macam ni bukan nak mengantuk kan? Tajuk fiqh. Malam ni kita mengaji fiqh. Dulu ada khilaf sikit di kalangan sahabat ni apabila ada hadis al-ma' bil ma', ayak dengan ayak. Ayak dengan al-ma'u bil ma', ayak dengan ayak. Apa maksud dia? Al-ma'u bil ma', ayak dengan ayak. Okey. Hadis ini menyebabkan sebahagian sahabat berpandangan hadis ini sahih. Hadis ni menyebabkan ada di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi menyatakan apa? Seseorang itu wajib mandi apabila keluarnya air mani. Bila nak kena mandi? Bila nak kena mandi? Bila keluar air mani.
Kalaulah kata kita bersama dengan isteri kita tapi tak keluar air mani, kena mandi tak? Kalau di atas hadis ni tak kena. Al-ma'u bil ma'. Air dengan, boleh tak jadi kita bersama tapi tak keluar air? Ada hadis. Ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada satu orang sahabat yang mana ketika itu dia bersama dengan isteri dia. Lepas tu Nabi panggil, dia stop, dia mai. Nabi tengok, Nabi kata barangkali kami bagi hang kalut kot. Bagi hang kalut kot. Maksudnya ada kemungkinan satu orang tu dia bersama dengan isteri dia tetapi tak keluar air mani. Maksudnya kalau ikut ni hukum Maksud kalau tak keluar, kalau ikut hadis al-ma'u bil ma', air dengan air, maksudnya dia boleh pergi salat, dia hanya wuduk tapi dia tak payah mandi kerana tak keluar air. Boleh? Ini orang yang menikah fahamlah. Okey. Sekarang tuan-tuan, apabila perkara ni sampai kepada Aisyah, isteri Nabi, dia kata tak, bukan lagu tu. Dia kata tak, bukan lagu tu. Pasal apa? Dia kata kerana dia juga riwayat daripada Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila bertemunya khitanan, dua alat khitan. Ini hadis lain pula. Apabila bertemunya dua alat khitan, yakni dua alat sulit kemaluan lelaki dan wanita, suami dan isteri, maka wajib untuk mandi. Walaupun hadis yang Aisyah sebut ni, walaupun tak keluar air, bertemu dua alat khitan, dua alat sulit, maksudnya berlaku hubungan suami isteri tu, kalaupun tak keluar air mani, dia kena mandi. Okey. Tuan-tuan, ada juga riwayat yang lain Nabi sebut apa? Saya cerita pasal apa dia jadi macam tu. Ada riwayat lain yang Nabi sebut apabila seorang suami itu jahada bersungguh ia akan isterinya. Bahasa kita lah, faham mana? Bersungguh ia akan isterinya, maka kenalah dia mandi. Walaupun hadis yang kedua ni juga dia tak mensyaratkan mesti keluar air. Dia kata apabila duduknya di atas syu'abiha, di atas isterinya, kemudian dia bersungguh di atas isterinya itu, maka hendaklah dia mandi. Kemungkinan hukum dia berubah ni, so yang latestnya yang mana? Yang Aisyah sebutlah. Aisyah sebut, maksudnya kita kena faham, satu orang apabila dia keluar air mani, tak kiralah keluar air mani yang disertai dengan apa? Disertai dengan syahwat. Pasal air mani juga boleh keluar tanpa syahwat. Umpamanya sakit ataupun satu orang yang mungkin stres, ataupun tuan-tuan, yang ni kesihatan. Air mani boleh keluar walaupun tidak ada syahwat. Yang mana kena mandi tu? Yang ada syahwat tu. Okey. Balik pada tajuk kita. So kalau kita keluar air mani dengan syahwat, makna kita seronok di atas tu, kita keluar air mani, kita junub, kena mandi.
Abu Hurairah ni kita tak tahulah, mungkin bersama dengan isteri, wallahu a'lam. Jadi kita nak habaq apa? Satu orang yang bersama dengan isteri walaupun tak keluar air mani, dia juga dikira berjunub. Dapat tak? Soalan saya tadi apa dia? Boleh tak kita melewatkan mandi? Pasal Abu Hurairah kata dia berjunub, wa huwa junubun. Dia dalam keadaan berjunub, dia tak mandi lagi, dia keluar pi Madinah, keluar pi pekan, keluar lah. Sehingga dia bertemu dengan Nabi dan dia lari pasal dia tak mau duduk dengan Nabi. Dia berasa tak apa nak, dia rasa dia kotor lah. Dia rasa dia dalam keadaan bernajis. Boleh tak soalan dia, tuan-tuan berjunub, lepas tu pakai baju pergi kenduri? Boleh? Cukup lah, tutup. Tak tu yang tajuk kita. Tu je yang Nabi sebut pun kat Abu Hurairah. Nabi kata innal mu'min la yanjus. Nabi kita, bahasa kita, saya dah baca lah, tapi lebih kurang Nabi nak kata tak apa, kan kotor, kan najis orang beriman. Yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya tuan-tuan berjunub, pergi kenduri, singgah mayang masjid bertemu. Yang tu haru. Bini tanya, kita akan mandi lagi? Darurat PKP. Ini buat pasal tak ada kaitan COVID dengan mandi wajib. So kita kena faham hukum Pikan kenuri, pinak buang latih, tapi tak payah duk habaq lah. Ini pinak pi pasal tadi duk cerita, oi aku kan mandi lagi. Tak apa, hukum kata tak apa. Dah betul tak apa, tapi cerita tu cerita tu buruk, tak elok lah. Apa duk ingat kita. Aib malah kan, tak ada cerita. Tapi Abu Hurairah ni pasal dia ada hukum, ada sebab. So bolehlah satu orang dan kadang demikian kita baca dalam hadis. Kita bukan nak sonok-sonok, ada hadis. Kenapa tuan-tuan? Kerana benda ni ada implikasi hukum. Saya tak? Ada kesan kepada hukum. Saya bagi contoh. Satu orang bangun sahur. Bulan Ramadan lah, bangun sahur. Dalam keadaan dia semalam bersama dengan isteri dia. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Quran kata, uhilla lakum lailatas siyam. Tengok Quran, Allah bila dia syariatkan hukum, dia bukanlah nak menaya, bukanlah nak zalim, bukanlah nak hukum, bukanlah nak seksa kita. Siang Ramadan tak boleh sentuh isteri, kita puasa. Malam uhilla lakum lailatas siyam. Quran kata dihalalkan untuk kamu pada malam-malam puasa itu. Bayangkan tuan-tuan, kalau sebulan siang pun haram, malam pun haram. Satu video mana tu maki Perdana Menteri tak sangka. Orang tua tu. Pasal apa? Bini dia tak boleh balik mai. Kita faham situasi dia. Kita pun tumpang mendoakan keselamatan untuk dia. Kawan marah semua. Pasal tu Nabi kata bukan senang kita nak kontrol marah. Kadang-kadang tuan-tuan kita marah kan. Ada orang buat benda tak elok, salah lah, salah. Tapi Nabi suruh kita kontrol, tutur kata kita, ucapan kita, jaga. Jangan kita maki orang tak tahu lah. Cakap sikit-sikit juga. Tembok kena tembok. Tenyeh kena tenyeh. Tapi dalam rangka kita orang Islam, tutur kata kita. Tak payahlah kita maki dia, kata buat muka dia apa semua, tak elok kan. Okey. So, malam tu kita bersama dengan isteri dah. Kita dalam keadaan junub takkan kita nak mandi? Bini kita tak apalah bang macam ni. Satgi kita nak mangkit sahur. Kita mangkit mandi. Dah kita tidur dulu. Okey. Qadar Allah takdir mereka tersayuk, terlewat bangun. Azan subuh. Sahur pun tak ada makan. Tak apalah pasal sahur tak wajib. Sunnah Sunat.
Oh bang, macam mana? Sok tak ada mangkit, sahur tak ada mangkit. Tapi depa ada niat tak? Agak-agak. Depa ada niat tak? Ada lah. Pasal apa? Tadi depa duduk sembang. Depa nak mangkit mandi waktu makan sok. Nak mangkit sok nak buat apa? Nak mangkit sok nak puasa. Maksudnya depa ada niat lah. Jadi tak payah. Allah dia kata, ustaz, jaga-jaga orang bang lohok. Oh, sakan hang. Bukan bang suruh, bang lohok. Jaga-jaga orang bang lohok. Betul? Saya pun habaq kat bini, hang tak nasi goreng ikan. Awak? Pasal apa? Kami tak ada niat. Kami tak pergi esok. Semalam apa pergi tarawih tak? Kami pergi tarawih. Tu yang letih tu. Orang, sebahagian fuqaha kata, satu orang yang pergi tarawih sudah dianggap ada niat untuk Ramadan. Ada qaul macam tu. Sampai tahu tu. Dia kata satu orang yang pergi tarawih sudah dikira ada niat untuk puasa. Cuma payuhlah nak tak ada niat ni. Okey. Depa jaga-jaga dah masuk, dah melebihi waktu fajar. Dalam keadaan masih belum mandi. Maksudnya mereka takhir, mereka lewatkan mandi tu. Hal ini sebenarnya pertama, tuan-tuan kena ingat, dia tak bagi kesan pada puasa. Puasa tak berhubung dengan junub. Tak berhubung, tak ada kaitan. Tak disyaratkan tuan-tuan nak berpuasa tu kena suci. Junub hanya menghalang salat, tawaf dan juga ada 2-3 benda lain lah. Ada 6, lebih kurang 6 kot benda yang dihalang satu orang. Masuk masjid, ada disebut dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya kita sebut. Tapi firstnya, dia tak berkait dengan puasa. Orang yang berjunub boleh puasa. Tapi dia kena mandi jugalah. Pasal apa? Pasal dia nak semayang. Tapi dia kata, ustaz, saya lain. Saya jenis puasa tak semayang. Tu hang tak payah mandi ya? Betul tak? Betul. Dia kata kalau kita tak mandi boleh puasa ustaz? Boleh, tapi hang kenalah mandi pasal lagi hang nak semayang. Tak, saya tak gaduh. Pasal saya mazhab puasa tak semayang. Oh, yang ni dia panggil jumhur. Ramainya jenis kes yang kita tengok dia boleh puasa tapi dia tak semayang. Yang ni kita cerita bab lain lah. Lambat lagi nak puasa. Okey. Dalam hal ini Aisyah, isteri-isteri Nabi juga pernah riwayat Nabi berlaku hal yang sama. Apa dia? Apa dia tuan-tuan? Nabi tak mandi, berjunub sehingga masuknya fajar. Maksudnya melewatkan mandi atau menunda tangguh mandi tu adalah sebahagian daripada benda yang pernah dilakukan sendiri oleh Nabi. Cuma Nabi lah, bukan dia kata wajib, Nabi irsyad, dia panggil irsyad. Apa dia? Nabi ajak kita, kalau kita nak bersama pula sekali lagi, isteri kita macam Nabi kan isteri banyak, Nabi irsyad ni, irsyad bukan dia wajib tapi satu panduan. Apa dia Nabi suruh kita buat apa? Okey lah. Mandi kita tak payah mandi lah. Makna habis satu isteri menggilirkan. Isteri boleh. Nabi buat 2-3 apa? 2-3 pusingan lah. Okey. Ada orang kata dia tahu ustaz rugilah ustaz. Saya kita tak ada sunnah ni nak bersama banyak isteri. Ni hantar dia buat welfare tang ni ya. Nabi abang apalah hadis. Isteri kita dalam syurga lebih pada yang kita ada di dunia. Lepas tu sahabat tanya, ada nak boleh pi? Bila Nabi abang kata satu orang laki-laki akan dapat isteri 99-100, ada boleh pi? Nabi kata akan diberi kekuatan. So ini cerita dalam syurga lah. Maksud tak ada masalah. Allah Ta'ala atur. Dia ada fikir bab syurga. Fikir selesai dunia tu. So saya nak habaq apa? Nabi pernah takhir. Cuma dia kata kalau siapa yang nak mengulangi jima' disunatkan untuk dia berwuduk sahaja. Ini kita cerita hukum Dengar elok-elok cerita hukum. Siapa yang dah bersama, dia nak bersama pula, dia pergi ambil wuduk, dia tak payah mandi. Saat ni macam patua bangki tu. Apa dia patua bangki? Sekali dah selesai habis semua nak mayat-mayat.
Mandi berapa kali ustaz? Berapa kali yang punya pusingan? 7. 7 kali mandi. Sekali yalah. Pasal apa? Pasal mandi tu untuk angkat hadas. Berapa puluh kali pun tetap dikira satu. Cuma untuk wanita haid, di situ ada khilaf sikit. Satu orang perempuan dia haid. Oh, ini perbincangan fiqh ni dia banyak picabang. Satu wanita haid dalam masa yang sama dia berjunuk. Tuan-tuan kena ingat, junuk tak sama dengan haid. Sebab itu orang junuk tak boleh baca Quran. Tapi orang haid boleh baca Quran. Kerana pandangan yang kata Quran haid sama dengan junuk tak kuat. Kerana junuk dia boleh dihilangkan dengan mandi wajib. Tapi haid boleh tak? Haid hilang bila? Kita junuk, kita pergi mandi, habis tak? Habis kan? Betul kan? Clear, selesai. Tapi kalau orang haid dia pergi mandi, clear? Tak clear selagi mana darah tu tak kering. Timbul pula satu soalan. Boleh tak satu wanita yang kering haid terus bersama dengan suami dia tanpa dia mandi? Boleh ke tak? Satu orang dia kata, bang, kering dah, alhamdulillah. Macam mana? Nanti dulu kita mandi dulu. Dia kata tak apa sekejap lagi. Pasal dia kata hatta yathurun. Quran kata kan, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tadilun nisaa fil mahid. Quran kata apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid, qul huwa adha, katakan ia kotor. Haid tu kotor, bukan perempuan tu yang kotor, haid tu. Sebab itu Aisyah kata Nabi SAW minta kat dia suruh buat mai selendang kain Nabi tu. Aisyah kata tak boleh, aku haid. Nabi kata takkan haid duduk di tangan? Haid duduk di tangan ke? Adakah haid tu duduk di tangan? Maksudnya tangan dia tu kotor ke tak? Tak kotor. Tempat haid tu saja yang masalah. Sebab itu ada pandangan kata orang perempuan boleh masuk dalam masjid walaupun haid, dengan syarat dia tak mencemarkan. Larangan tak pergi masuk tu kerana takut dia mencemarkan masjid. Sebab dalam hadis yang lain, apabila orang perempuan tanya boleh tak kami haid masuk masjid, ada hadis Aisyah dia haid, dia tanya Nabi, apa ni, macam mana aku haid? Kan Nabi kata if'ali ma fa'ala al-hajj, engkau buatlah apa yang orang haji buat, kecuali tawaf dengan semayang lah. Maksudnya orang haji masuk dalam masjid? Masuk. Sebab itu hukum wanita haid masuk masjid benda khilaf. Saya kalau ada keperluan masuklah. Kalau tak ada keperluan, untuk tak ada sebab, elakkan. Keluar pada khilaf tu lebih baik, lebih selamat. Kalau tuan-tuan ada keperluan, nak mai belajar ke ataupun ada urusan yang kena mari, tuan-tuan mai. Tapi kalau tak ada pasal, elakkan. Macam mana? Perempuan. Perempuan. Okey. So, tak mana tadi kita? So, boleh tak wanita tu bersama? Khilaf. Cuma saya nak cerita, wanita perlu mandi berapa kali? Ada pandangan kata 2 kali. Satu dia mandi untuk haid, satu lagi dia mandi untuk junub. Tapi saya ingat yang kuat lah, haid ataupun junub, apabila kita mandi, dia mengangkat kedua-duanya. Kerana haid juga mandi wajib, mandi hadas, junub pun mandi hadas. Kan? Okay. Tak apalah yang tu khilaf. Tuan-tuan nak mandi 2 kali ke 3 kali ke, pulang. Tapi macam kes mengulangi jima' tadi ni, apa dia? Sekali ya. Cuma tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Dia kata nak pergi duk ambil wudu buat apa 2-3 kali? Kan nak mayang. Bukan ada makna pun. Kata para ulama, litaqwiyah, untuk memberikan kesegaran. Nabi dia bukan bercakap soal hukum, tapi dia juga bercakap soal hubungan suami isteri. Pasal itu Nabi kahwin banyak. Kan? Sekali lagi kalau Nabi kahwin seorang, hak yang kahwin banyak, nak tengok siapa? Telefon ustaz. Ustaz macam mana ustaz? Saya ni
dah habis dah dengan isteri pertama, saya ingat saya nak pergi isteri kedua, saya kena mandi ke? Ustaz kata aku pun tak tahu. Pandai-pandai pesah lah. Maka Nabi dah tunjuk tak perlu mandi untuk berapa kali, hanya memperbaharui wuduk. Dan Nabi pun pernah tidur. Bukankah ada hadis kata malaikat tak masuk rumah orang yang berjunub ni? So pasal apa kita boleh pelewat? Bukan orang junub ni malaikat tak main dekat ke? Tuan-tuan, hadis yang kata malaikat tak masuk rumah yang ada patung, yang ada anjing dan ada orang berjunub. Hadis itu kata Al-Imam Al-Khattabi dan juga yang lain-lainnya, celaan kepada orang yang menangguhkan junub sehingga terkeluarnya waktu. Faham tak? Maksudnya yang dicela ataupun yang dikutuk ataupun yang tak disukai, yang syarak kata malaikat tak masuk ataupun satu macam warning kerah lah, orang yang main-main. Maksudnya dia berjunub, lepas tu dia buat tak apa saja sehingga terlepas sembahyang. Tetapi kalau kita tangguh dengan kita jaga salat, maksudnya kita tangguh tak sembahyang lagi, kita tangguh macam malam, takkan kita nak mengkit, kita nak tidur. Kita tak payah mandi, tak apa. Betul? Esok kita nak subuh, kita mengkit awal sikit, kita mandi, tak ada masalah. Faham ah? Ni saya cerita benda yang tuan-tuan duk buat selalu, duk amal, benda biasalah. Okey, so balik. Dan boleh tak kita nak pergi makan dalam keadaan berjunub? Ini banyaklah orang duk main cerita macam-macam, duk dengar ni semua tak betul. Siapa berjunub pergi duk sentuh makanan, makanan tu pun berjunub. Ini bukan coronavirus yang mana sentuhan itu boleh menyebarkan kuman tu. Kan? Covid ni bila kita sentuh, kalau kita ada penyakit tu, virus tu kita sentuh, orang lain pergi sentuh, dia tersebar. Junub dia bukan lagu tu. Sebab itu orang yang haid, perempuan yang haid, dalam haid, Nabi buat segala-galanya dengan menyentuhnya, memegangnya, menciumnya, tidur sekali kecuali bersama saja. Faham tak? Maksudnya kita yang dalam junub tu tak kotor, cuma tak boleh salat. Sebab itu dia panggil junub. Junub ni tahu perkataan apa? Junub ni perkataan asal bahasa Arab ni, tuan-tuan ingat no? Junub, word Arab dia, perkataan Arab dia, maksud jauh. Seseorang yang berjunub hanya dijauhkan daripada salat, daripada tawaf, daripada baca Quran, daripada masuk masjid, daripada menyentuh Al-Quran, itu saja. Yang lain daripada tu dia pergi buat kerja, dia pergi makan nasi, dia pergi masak, dia pergi buat apa semua. Tak ada nak masalah? Tak ada. Ada orang kata perempuan tak boleh kerak rambut waktu haid, nanti rambut tu bermangkit dalam keadaan tak suci, tak boleh potong kuku. Ini semua tak ada nas yang jelas. Orang perempuan kalau haid, nak kerak kuku, nak potong kuku, nak gunting rambut, kerak, potonglah, tak ada masalah. Dia kata kalau kerak, kalau gunting pun kena himpun, lepas tu mandi sekali. Eloklah. Rajin dah buat. Tak ada nas. Tak ada dalil yang kata kena pi sampai tera tu. Benda tu tak mungkin agama suruh. Melainkan mungkin di atas petua-petua atau pendapat yang lemah, kan? Okey. So tuan-tuan clear? Clear. Tapi kalau mari masjid ni maksudnya semua tak ada junub ah. Semua tak ada junub. Betul lah, semua tak ada junub. Kalau mai masa ada junub mana boleh mai kan? Tapi kalau kita pi tempat lain mesyuarat ke apa ke, ada tak kebarangkalian yang meeting dengan kita tu berjunub? Ada. Ada tak yang pergi makan dengan kita, pergi mana dengan kita tu dia berjunub? Ada. Kan? Nampak? Okey. Tapi tak disuruh kita cek. Yang ni nak pergi dengan aku ni berjunub ke tak? Nampak cermat itu urusan dia lah kan. Dia dan isteri dia saja. So dia pun kata fazahabtu faghtasaltu thumma ji'tu. Aku pun pi balik mandi wajib
thumma ji'tu, kemudian aku mai balik, mai mungkin dalam keadaan basah kan. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah, pergi mana tadi? Tadi bukan ada, tak tahu hilang ghaib, pergi ke mana? Kata cuih mai balik. Kan. Kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka ala ghairi taharatin. Tadi ni awal-awal tadi ni saya berjunub. Jadi saya fakarihtu. Yang tu yang tuan-tuan sebut makruh tu. Fakarihtu. Saya benci. Saya tak selesa, saya tak suka an ujalisaka. Nak duduk dekat dengan Nabi, nak duduk sekali dengan Nabi ala ghairi taharah, dalam keadaan saya tak mandi lagi, saya tak suci lah. Nampak? Ini dia panggil apa? Dia panggil satu penghormatan, ta'zim sahabat kepada Nabi. Maksud bila mereka nak jumpa Nabi, mereka nak bersih, nak mandi, nak suci, tak mau ada kotoran, tak mau ada najis. Mereka hormat Nabi, mereka sayang kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Nabi pun macam tu. Sahabat ni mereka memang tahu, mereka kadang-kadang belajar daripada Nabi. Sahabat ni mereka tengok Nabi ni pembersih, pewangi. Sebab itu Nabi suka wangi-wangian. Sebab itu Nabi kata 3 benda tak boleh tolak kalau orang bagi. Antaranya wangi-wangian. Dan Nabi pun di antara souvenir, cenderamata, kan, zikrayat yang Nabi bawa balik atau Nabi suka bagi dekat orang, wangi-wangian. Dan Nabi ni memang suka wangi, dia tak suka busuk. Pasal itu Nabi cukup anti, cukup marah dekat orang yang berbau ni. Pasal itu Nabi kata kalau siapa yang makan syajaratan khabisatan, daripada pokok yang busuk ni, jangan mai masjid. Anas bin Malik kata, khadamtu li Rasulillah 10 sinin. Aku duduk dengan Nabi 10 tahun. Ma massistu dibajan wala hariran. Aku tak pernah rasa orang yang paling lembut, elok, tertib Nabi lah. Lagi satu dia kata apa? Dia gambarkan Nabi ni. Anas kata, wala syamamtu raihatan qattun atyab min raihati Rasulillah. Di situ Aisyah, isteri-isteri Nabi bila dia nak masuk jumpa isteri dia bersiwak, dia pakai wangi-wangian. Aisyah kata apa? Anas kata apa? Aku tak pernah cium selama 10 tahun satu benda lebih wangi daripada kasturi berbanding bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wangi Nabi ni tak pernah bau busuk. Tiba-tiba kita yang kuat agama ni busuk. Bukan Nabi ya, bukan ikut Nabi ya. So kita belilah minyak wangi murah-murah sikit, spray sikit. Nak main sembahyang spray. Di rumah buhlah apa-apa wangi, buh daun pandan ke apa ke. Hatta bila kita mati pun kita sunnah buh wangi. Bukan siapa nak bau, tapi nak tutup aib si mati. Buh wangi. Masjid pun buhlah minyak wangi. Ada minyak wangi macam ni? Kena buhlah minyak wangi sikit, bagi orang sembahyang kan, wangi syok. Beli bakhur, cucuh sikit, kan, bagi wangi-wangian. Kita orang Islam, bila orang duduk dengan kita selesa. Orang Islam ni bila orang duduk dengan dia, orang terasa selesa, orang rasa tenang, orang rasa seronok. Itu orang Islam. Orang perempuan pun walaupun dia pun tak boleh pakai wangi-wangian, haram, tak boleh. Nabi kata wanita yang pakai wangi-wangian ni zaniyah, penzina. Tapi dia boleh bubuh, kata ulama, kadar untuk apa? Mengangkat bau. Pasal wanita ni wallahu alam lah, dia ada bau sikit. So depa boleh buh minyak wangi sekadar untuk mengangkat bau. Bukanlah sehingga terangkat lebay pak lebay. Ada orang perempuan tanya, dia kata saya nak buh minyak wangi, buh sikit-sikit nak bagi tutup bau, nak bagi masam tu dibolehkan. Dibolehkan. Okey. So Nabi kata subhanallah. Ini juga kita boleh belajar fiqh tasbih. Subhanallah kita boleh sebut lil inkar. Subhanallah ni kadang-kadang kita tengok benda cantik, subhanallah,
Masya Allah, Tabarakallah. Juga kita boleh guna kalimah subhanallah untuk engkar, untuk nak habaq kata benda tu tak betul, benda tu tak elok, kita tak setuju pun boleh guna subhanallah. Contoh kita tengok satu benda tak bagus, subhanallah, awak jadi macam ni. Word tu boleh guna, kalimah tu boleh guna, kan? Sebab Nabi bila dia sebut subhanallah, dia nak habaq kata apa? Yang hang sangka tu tak betul. Apa yang betul? Kita azan tu. Okey tuan-tuan, boleh So Nabi kata apa kat dia? Nabi kata dekat dia, subhanallah. Tak betul tu, tak apa, tak ada masalah. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang beriman itu, tubuhnya, diri orang beriman itu la yanjus, tidaklah najis. Jadi tak betul orang kata kalau orang haid tak boleh masak, nanti dia pegang terus yang lain semua kotor. Ini fahaman yang tersasar daripada fahaman yang benar. Clear? Nanti dia dah haid, dia duduk sengak, tak masak apa-apa ni, cuti. Sebab itu tuan-tuan, kita perlukan apa? Kalau orang perempuan kata depa haid, depa tak boleh masak, depa cuti, kita perlukan ganti. So ini akan berlaku suatu sistem yang baik apabila satu orang cuti, satu orang lagi boleh bertugas. Kalau dua-dua cuti, kita boleh ambil subkontraktor yang ketiga. So ini semua kita orang Melayu bagus banyak benda. Yang ringan itu sama dijinjing. Sama itu mesti ada kesepakatan.
Faham ke tidak? Jamaah pun kalau contoh kita seorang dalam salat dia kata lagi ramai jemaah lagi bagus. Aku kahwin ni bukan pasal nafsu sangat, tapi nak meramaikan tahajud. Faham tak? So mukmin tidak najis. Kita masuk pada ni huraian dia. Nak biar tuan sikit. Muka surat sebelah. Tubuh badan seorang mukmin tidak najis, cuma yang ada najis aini. Najis aini ni apa? Dia tuan-tuan ada satu najis hukmi, satu lagi najis ain. Satu dia tu tak najis tapi dari sudut hukum dia najis. Satu lagi dia memang zat dia najis. Seperti apa? Najis air kencing. Najis kita punyalah yang keluar daripada depan belakang tu, yang tu najis ain. Kan? Jika najis aini seperti air kencing, tahi dan sebagainya, wajib disucikan sehingga hilang bau, rasa dan warna. Okey. Satu orang dia mandi. Tapi payahlah nak ada. Tapi kita bagi pilah contoh. Satu orang dia mandi, dia shampoo, dia sabun, dia gosok, dia betul-betul bersih lah. Tapi dia tak niat. Macam mana? Tak sah. Tapi dia kata hancur ni wangi aku dia bersih, tetapi hadas itu tidak terangkat kerana tak ada. Tapi jangan duk faham lagu orang duk faham tu. Hendaklah apabila air menyentuh kepala, hendaklah dipasangkan niat itu sahaja. Elok kena ayat tu yang sekali jurih. Awak ayat dah basah dah kepala, niat tak masuk. Cedok pula. Tak masuk lagi. Cerah seketul kolah. Tak masuk lagi niat. Pak mentua kat luar kata, hang naik kolah tu, hang terjun kepala dulu, masuk niat. Pasal dia baru kahwin, duduk rumah pak mentua, cerah ayat kolah, pak mentua duduk lemah perut ayat banyak bemai. Melantu wah-wah, jurus tak masuk. Oi, hang terjun. Kan? Satu orang dia berjunuk, dia tahu dia bersama dengan isteri dia, buka pintu bilik air, dia nak buat apa? Ya, mandi wajib lah. Melainkan satu orang dia tak ketahuan. Dia habaq kat mak awak. Macam mana cik boleh duduk dalam bilik air ni? Cik nak pergi dapur tadi. Hak ni bahaya. Dia keluar basah pakai tolak. Mak dia tanya, hang buat apa tu? Cik buat apa mak? Cik mandi. Yang ni betul tak ada niat. Jadi kalau lagu ni tuan-tuan boleh pergi buat ujian saringan lah. Kita nak tengok dia. Satu orang basah apa semua, bom jurus mandi apa semua kan. Tiba-tiba keluar, dia tak tahu kata dia buat apa. Mesti dia masuk mandi. Dah basah kena tangkap, tak tahu buat apa. Faham sudah kan? Okey. So dia kata bila seorang mukmin itu berada dalam keadaan hadas, dia boleh melakukan apa sahaja. Dia boleh melakukan apa sahaja. Apa sahaja dia boleh buat, pergi kerja apa semua dia boleh buat lah. Melainkan seperti salat, tawaf yang dilarang oleh syarak. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i dia ada tambah sikit lah. Dia kata selain daripada salat, satu orang yang berjunub tak boleh tawaf, tak boleh menyentuh Al-Quran, tak boleh membawanya, dan juga apa dia? Tak boleh membaca. Ada 6 benda yang dilarang bagi orang yang berjunub. Masuk masjid, tawaf, semayang, masuk masjid, membaca Quran, membawanya kan? Ini tak boleh. Menyentuhnya tak boleh. Macam mana nak bawa kalau sentuh pun tak boleh, baca pun tak boleh, sehinggalah dia pergi mandi junub kan? Okey. Kita yang tak baca Quran ni pasal duduk berjunub sendiri. Faham ke tak? Okey. So poin yang kedua sikit lagi. Adakah orang kafir itu najis tubuh badannya? Orang mukmin clear dah, tak najis. Orang kafir? Ini lemah perut lah. Dia kata, ustaz saya lemah lah. Pasal apa? Saya pergi bersalam dengan Cina tu makan babi macam mana? Batang tubuh orang kafir itu najis ataupun tidak? Yang sonoknya mabak tubuh dia tu
Hingat najis ke dak. Tapi tang duit tu tak di sengak nong gitu ya. Ada satu kes kita pergi terima darah. Tabung darah tu bukan dia asing, darah orang Islam ke, darah ahli sunnah, darah Syiah ke, darah Cina ke, darah Hindu, semua satu tabung lah. Ada kes benar. Dia tak mau terima darah orang kafir. Sebab darah orang kafir ni makan babi lah, apalah, semualah, macam-macam lah. Ini tak betul. Dia makan, bukan kita. Dia jadi darah daging. Sekarang ni yang keluar tu darah ke babi? Yang drip masuk tu masuk ketui babi ke masuk darah? Yang masuk tu darah. Macam itulah satu orang tanya. Dia kata satu babi hutan lari. Bang! Belaga pokok arum manis. Mampui. Mopuk. Jerak masuk jadi baja. Macam mana pokok tu? Tu Imam Pak Yuk. Pokok tu macam mana harum manis tu? Subok punya. Kan? Saya tengok ada tulang. Dah jadi baju dah. Yang tu tak boleh makan. Yang boleh makan ustaz saja. Dia bertanya ni macam mana ni pokok rambutan tumbuh dalam kubur. Tu mati-mati bangkai banyak pun semua proses naik jadi buah rambutan. Ni dia haram bila apa? Bila kita kupas buah tu rasa-rasa macam pok hang. Faham ke tak? Satu benda kalau dia masuk dalam rambutan ke apa ke, bila kita kupas kita rasa apa? Rasa oren. Makanlah, pasal apa yang duk payah sangat? Kan saya macam tu lah. Dia kata sotong kalau pelih makan banyak tsunami, habuk mai sotong tu sini. Hembuh dia besar buk sotong makan apa sangat. Memang ada kaul di kalangan ulama kata kalau binatang yang makan benda kotor dalam mazhab Syafi'i, umpamanya binatang tu diberi makan benda kotor, dikurung 2-3 hari bagi keluar. Ini kaul lah. Tapi kita bila tuan-tuan pergi makan di Anjung Keli ke, di mana ke, tuan-tuan makan ikan keli, walaupun ikan keli tu bagi makan apa, bila tuan-tuan cicah rasa apa? Dia kata pelik ikan keli ni, rasa bawal. Faham ke tidak? Kan? Agama mudah, jangan bagi payah. Sebahagian ulama mereka menggunakan zahir ayat Al-Quran mengatakan bahawa orang kafir itu najis. Memang ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Taubah ayat 28. Dia tak sebut di sini tapi saya sebut. Surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Saya tak payah panjang lah, tak payah bahas panjang, tak payah hurai panjang. Kata Al-Imamun Nawawi, kata Nawawi, yang dimaksudkan najis di dalam ayat tersebut ialah najis akidah, i'tiqad, kepercayaannya, bukan anggota badannya. Itu kata Nawawi. Nawawi kata apa? Maksud najis dalam surah At-Taubah ayat 28 tu najis akidah, kepercayaan dia kepada tokoh berhala tu. Tapi tubuh badan, batang tubuh dia, anggota dia, peluh dia, apa dia semua yang berkaitan dengan orang kafir ni tak najis. Faham ke tidak? Okey. So bila kita bersalam dengan orang kafir, kita bersalam dengan orang Islam, hukum dia sama. Tak ada masalah. Tuan-tuan tak payah sentuh orang kafir pergi sama. Tak ada. Hatta kan tuan-tuan, bukti yang digunakan oleh para ulama. Cuba tengok dia kata apa. Dalilnya Nabi SAW pernah menggunakan bekas makanan orang kafir seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis saya nak ulas sikit. Sekarang ni cerita dia. Nak tunjuk kata orang kafir tu tak najis, kita boleh share dia punya bekas makanan dengan bekas minuman untuk kita makan makanan kita. Itu adalah Sahih Muslim. Kalau kita tengok ada hadis dia saya bawa, tapi untuk nak meriwayat nak memudahkan atau nak mempercepatkan cerita dia macam inilah. Ada 2-3 kes. Satu sahabat pergi perang. Sahabat pergi perang ni tuan-tuan dengar bergelok ni, ada sahabat saya beli satu rumah banglo Chinese. Alah sewa rumah Cina pun sama lah.
Dia duk tanya saya. Dia kata macam mana peti ais nak kena sama? Pinggan mangkuk nak kena sama? Kalaulah saya korang iman, saya kata bukan kata peti ais je, satu rumah nak kena sama. Dan yang boleh sama ni hanya ustaz saja. Saya duk bayar rumah tu kalau saya dapat kontrak tender sama. 3 bulan kuliah. Saya dengar kawan saya abang ada samok kapal. Naik kapal terbang pergi samok kapal. Apa cerita pergi duk samok kapal ni? Tuan-tuan beli satu rumah non muslim atau sewa rumah non muslim. Tuan-tuan masuk, dia belah anjing. Dan of course dia minum arak. Of course dia makan babi. Boleh tak kita makan babi? Babi tak boleh ha? Tapi boleh tak kalau dia measure, sorry, saya dah bawa pinggan kertas, gelas kertas. Tuan-tuan ni, tolong saya jawab. Yang tuan-tuan duk pi kedai tu, berkongsi, bukan saja orang Islam pergi makan kedai tu, orang bukan Islam pun pergi makan. Dan setengah-setengah restoran yang tuan-tuan duk pergi makan tu, restoran bukan Islam. Tapi tuan-tuan makan tu tapi sama. Cerah siakap tu. Lepas tu duk main kok luar, macam mana ni? Sebab itu satu orang, dia masuk Islam, mak dia tak masuk Islam, dia balik pergi rumah mak dia, makanlah. Janganlah makan hak babi tu, makanlah hak yang lain. Takkan mak dia pun makan babi tu saja. Kuih bulan, kuih bintang, kuih matahari tu cerahlah. Apa masalah? Ini saya tak makan ustaz, saya makan yak kotak ya. Tak apalah, tapi boleh tak nak guna bekas dia itu? Peti ais dia tu boleh guna tak? Pinggan mangkuk dia boleh guna tak? Rumah dia kita nak kena sama tak? Islam asal pada setiap benda taharah. Pasal itu sahabat tanya, ya Rasulullah, kami duduk dengan orang bukan Islam, orang musyrikin, orang majusi, orang bukan Islam. Macam mana ni bekas-bekas dia? Nabi kata guna. Walaupun lah riwayat tu kata basuh, Nabi kata basuh. Tapi Nabi tak suruh sama. Nabi suruh basuh. Dan sebahagian ulama kata taklah wajib basuh. Kalau benda tu dah bersih, gunalah. Kita ni pasal duk andai pelik. Jenis duk andai ni. Dia main hantar pinggan, dia main hantar gelas. Kita main duk fikir, toh sebelum dia serve kat aku ni, dia makan babi kot pinggan ni. Gelas ni, toh dia tuang arak dulu, dia main tuang kat aku yang oren ni pula. Apa yang kita duk pi andai tu? Lah ni dalam gelas tu oren ke arak? Oren ke arak? Saya pun tak tahu. Makna hang dah mabuk awal dah, tak minum pun mabuk lah. Minum je lah. Atas kapal terbang, mana kita tahu dia serve arak? Dia serve arak atas kapal terbang. Mana kita tahu gelas mana dia asing ke tak? Basuh ke tak apa ke? Zahirnya bersih. Tak ada tanda melainkan contoh dia tuang arak. Saya tak minum. Tak minum ke? Lepas tu nak minum air apa? Oren. Gelas habis. Dia pun ambil gelas arak tadi, dia corok tu. Dia ambil oren, dia tuang. Tu tak boleh ha. Faham ke tak? Kita berkata, okay, very good. Kita pun minum. Oren ni rasa lain itu tak boleh lah. Tapi kalau dia mereserve gelas bersih, minum lah. Kita masuk rumah orang bukan Islam, dia bela apa pun dalam tu, bila kita masuk tak ada kata kesan anjing. Ini yang sampai bumbung awak anjing tu lompat jilat bumbung pun dia sama. Punyalah. Saya pun tak tahu apa agama yang ajak macam ni. Kalau lagu tu ni semua di atas andaian kita nak kena samak pintu, nak kena samak lantai, ni semua pelak-pelak apa semua. Ini bukan COVID, nak kena sanitize semua. COVID pun sanitize tempat-tempat yang selalu orang duk guna ya. Maka tak perlu tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata siapa yang pasal tu kita bila hidup dengan orang bukan Islam, Allah kata bila mak ayah kita yang bukan Islam, wasahib huma fid dunya, balik makan tidur hidup sama, cuma jangan terlibat dengan perbuatan syirik saja. Okey, tak ada nak perlu asing pinggan apa semua, tak perlu. Okey, itu apa yang dia sebut di sinilah. Kemudian dia kata apa lagi? Hukum non muslim masuk ke dalam masjid. Dia kata di sini ada dua pandangan, kita habis. Pertama dia kata harus, kedua dia kata tak harus. Jadi nak ringkaskan,
orang bukan Islam boleh masuk ke dalam masjid seperti mana hadis Thumamah bin Usal, yang mana dia itu bukan Islam, kafir, diikat di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok pandangan jumhur ulama membenarkan orang bukan Islam masuk. Jadi kalau tuan-tuan buat program ataupun ada permintaan di kalangan orang bukan Islam nak masuk, boleh dibenarkan mereka masuk, tetapi dengan syarat-syarat mereka tutup aurat, pakaian mereka sopan dan sebagainya lah, kan? Okey, tuan-tuan boleh tengok tu, dia kata hujah mereka adalah Sahih Bukhari, di mana Rasulullah pernah mengikat seorang lelaki bernama Thumamah bin Usal di satu tiang daripada tiang-tiang masjid, dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Okey, habislah perbincangan berkaitan dengan orang bukan Islam tidak bernajis. Dan kita ni satu kemudahan lah, kan? Kita tak najis, maksudnya benda yang kita sentuh tak ada masalah, benda yang orang bukan Islam sentuh pun tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita jaga sentuhan tu kerana penyakit, bukanlah kerana isu hukum, kan? Kita jaga tak sentuh, kita basuh tangan tu kerana penyakit. Tapi dari sudut hakikatnya orang mukmin itu bersih, kan? Allah. Sentuh wanita haram ke haram? Haram lah, kan? Sentuh wanita haram, tapi dia tak najis. Sekali lagi kalau kita habaq kata wanita, kalau dia tanya manusia tak najis, boleh pegang lah? Boleh. Tengok dia suruh kita pergi raba orang. Sentuh, tuan-tuan, sentuh anjing kita kena sama kerana dia najis, tapi tak berdosa lah. Tapi sentuh wanita walaupun dia tak najis, tak perlu sama, tetapi dia berdosa besar. Ini kadang-kadang orang kita dia takutlah sungguh dengan babi ni, anjing ni. Kan, anjing babi lalu lari 3-4 km jauh, dengar pun geli geleman, dengar babi pun geli geleman nak termuntah. Tapi yang dia duk pegang perempuan, dia duk berdekat dengan orang bukan mahram, dia tak rasa apa pula. Ini kadang-kadang dia bukan hukum sangat, dia lebih kepada perasaan tu. Okey. Mimpi keluar mani, dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Ada hadis wanita tanya Nabi, wanita pun ada air, maksudnya wanita ni ada mani tak? Nabi kata ada. Maksudnya kalau kata seorang laki-laki ihtalama, dalam hadis kan, dia bermimpi, dalam hadis Abu Daud, dia ihtalama artinya dia bermimpi, dia bermimpi sehingga mimpi tu keluarnya mani, mimpi yang nilah, mimpi yang ada sebab ni, maka dia wajib mandi, hatta baik laki-laki ataupun wanita. Tadi soalan tadi laki-laki, wanita pun sama, kalau keluar air mani maka dia kena mandi. Jadi laki-laki ni dia boleh keluar mani dua, satu melalui hubungan suami isteri, atau satu lagi melalui mimpi lah. Dan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, Quran kata seorang lelaki itu, orang beriman itu memelihara, baik laki-laki atau wanita, memelihara kemaluannya, nafsunya, illa ala azwajihim, melainkan kepada pasangan mereka. Pasal itu kita dengan pasangan ni tak ada masalah, tuan-tuan tak payah duk malu pelik dengan pasangan, halal. Pasal itu dalam hadis Nabi mandi sekali, banyak riwayat. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Illa ala azwajihim, satu orang yang beriman, dia jaga kemaluan dia, nafsu dia, dia tidak melepaskan, menyalurkan nafsu dia, illa ala azwajihim, melainkan pada pasangan dia. Ini yang Nabi ajak kita.
Pasal itu kahwin ni satu benda yang besar dalam Islam. Tuan-tuan biasa bacakan hadis. Pasal itu orang laki-laki kalau dia kahwin memang di atas nafsu. Tak payah nak mohong saya berkahwin ni kerana tuntutan apa untuk tak ada. Hang kahwin memang atas seronok. Ni depa duk tanya, betul ke makruh kahwin perempuan cantik? Kalau tak cantik tak ada siapa nak menikah. Tuan-tuan faham tak? Tapi cantik tu mata saya dengan mata tuan-tuan sama? Tak sama. Pasal tu Nabi suruh pergi tengok. Pergi tengok tu untuk apa? Untuk confirm kata cantik. Cantik di hati kita, cantik di mata kita. Pasal tu tak payah duk pi makan kenduri, makan sengak balik, tak payah duk komen, tak ada siapa lantik jadi juri bebas. Tak padan lah. Tak kena. Yang nak bersama, nak hidup semati tu bukan hang, dia. Mata dia okey-okey lah. Satu orang kawan saya pergi India, kahwin dengan orang Sudan, orang India, orang hitam, kahwin, balik mai hitam. Balik mai kahwin, pergi mengaji di Sudan, balik mai hitam. Dia tahan macam mana? Dia kata aku tengok cantik orang hitam elok. Hitam itu menawan. Sengam. Dia kata kopi pun hitam. Itu dia tengok. Satu orang. Pasal itu tuan-tuan, Nabi suruh pergi tengok. Pasal itu bagi saya kahwin di atas cantik. Kerana cantik itu menyebabkan kita suka tengok. Dan Nabi kata innallaha jamil. Allah tu cantik, dia suka pada cantik. Cuma tuan-tuan kalau semua kahwin tak cantik, saya tak kahwin lah pasal saya tak cantik. Ni tuan-tuan, bagi jadi isu perkauman pula. Orang mana halatah ulu banat pun nikah beranak, tambah tuan-tuan takkanlah tak ada siapa berkenan. Belum sampai masa. Kita duk rasa kita tak cantik, orang lain tengok tak kita cantik. So tak ada masalah. So kahwin lah. Pasal apa kahwin? Pasal dia kena salurkan nafsu dia. Nafsu dia kena salurkan. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi. Dia kata tak apa kita puasa. Ish tuan-tuan, yang puasa sebulan pun pilanggang. Lama mana nak puasa? Satu hari satu perempuan lalu. Hadis yang masyhur, satu perempuan lalu. Satu perempuan lalu. Nabi tengok terdetik syahwat di hati Nabi. Nabi rasa teringin. Perempuan betul lah. Kalau dia tengok perempuan tak teringin, dia tengok laki teringin. Macam mana? Tak kedemam kita. Perempuan lalu, tiba-tiba laki lalu, dia laki lalu. Segok laki ni putih loh, geram aku. Tak lemah perut kita. So Nabi fawaqa'at, jatuh syahwat. Tinggal sahabat. Masuklah rumah. Sahabat kata keluar mai ayak duk menitik ayak mandi junub, mandi hadas tu duk menitik Nabi kata tadi lalu satu perempuan dalam keadaan wajah syaitan, dia bersolek segok wajah syaitan dia aku ada naik syahwat, aku mendatangi isteri aku. Demikianlah kamu, jika kamu keluar dan naik syahwat, maka datangilah isteri kamu, yakni yang halal. Tengok sampai begitu agama mendidik kita. Kena bagi ada lah. Kena bagi ada lah. Itu aja. Nabi kata ya ma'asyara syabab. Kan okey tuan-tuan, cukup ah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.